السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masih lagi berada pada perbincangan kitab kita ini, Kharitah Al-Mustaqbal, berkenaan dengan perkara-perkara yang akan berlaku sebelum terjadinya perkara yang besar, iaitu kiamat, yang boleh dikatakan semua orang gerun kepada kiamat ini dan semua orang takut kepada kiamat. Namun apakah persiapan yang seseorang itu buat untuk menghadapi kiamat? Itu atas diri masing-masing boleh jawab. Kita baca hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda kecil kiamat ini supaya kita renung dan kita sedar serta kita insaf bagi memperbanyakkan lagi ketakwaan kita kepada Allah dan memperbanyakkan lagi amalan kita berlandaskan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita berada pada muka surat 31, perkara yang ketujuh. Pada kuliah kita yang lepas, kita sebut berkenaan dengan hadis Abu Hurairah tu, itu Nabi sebut di bawah itu, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran. Jadi setiap orang ada ahli masing-masing. Ahli bermakna orang yang bersungguh terhadap suatu yang dia minat. Ahli gusti, orang yang bersungguh berkenaan dengan gusti. Ahli sukan, orang yang bersungguh berkenaan dengan sukan. Kalau ahli sunnah, orang yang bersungguh berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata menyerahkan urusan dan tugas bukan kepada ahlinya bermakna seseorang itu telah pun mengkhianati
urusan yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai hamba Allah ni, kalau kita serah kepada seseorang yang tidak tahu berkenaan dengan satu urusan, maka di sana terdapat perkara yang dahsyat yang berlaku, di antaranya kerosakan, di antaranya kemusnahan, dan itu yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketujuh pada malam ini agak menarik juga. Baik. Hadisnya berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amama ad-dajjal sinina khadda'ah yukadhibu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhawwanu fiha al-amin wa tu'mana fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidatu ya Rasulullah, wa man ruwaybidatu? Qala wa man ruwaybidah? Qala al-fuwaysiq yatakallamu fi amril 'ammah. Hadis ini rawahu Ahmad. Baik. Maknanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebelum kedatangan Dajjal itu akan berlalu beberapa tahun tersebar padanya penipuan. Orang yang benar dikatakan bohong, orang yang bohong dikatakan benar, orang yang amanah dikhianati, yang khianat diberi kepercayaan, dan akan berbicara golongan ruwaybidah. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda, apa itu ruwaybidah? Baginda menjawab, golongan al-fuwaysiq, golongan yang bodoh lagi hina, dalam yang berbicara dalam perkara berkaitan kepentingan awam. Baik. Ulasan daripada tuan kitab kita ini, benarlah sabda Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda memberikan kepada kita gambaran yang terperinci tentang zaman ini. Begitulah halnya yang berlaku. Orang-orang yang memperdagangkan isu umat dipercayai, dan mereka yang bersusah payah membangunkan umat ini dustai. Saya masih ingat bagaimana golongan aliran komunisme, aliran komunis yang tersebar di Rusia menggelarkan diri mereka sebagai golongan yang mulia, manakala pejuang Islam digelar sebagai orang suruhan. Kita dapat perhatikan pada hari ini bagaimana pincangnya pertimbangan dalam kalangan manusia. Para pemimpin di segenap urusan tidak dipastikan tentang pegangan agama mereka. Bahkan sesetengah golongan berlumba-lumba mendapatkan kedudukan dengan cara memusuhi agama dan ahlinya. Oleh itu, kita dapat lihat golongan mungkar dan jahil berbicara tentang kepentingan manusia amnya dan memberikan panduan kepada umat. Baik. Hadis ini ada disebut dalam riwayat rawahu Ahmad, dan juga dari riwayat-riwayat yang lain dengan beberapa lafaz. Ada juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nak dekat sama dengan hadis ini, yang berbunyi, sayati 'alan nasi sanawati qadda'at, sayati 'alan nasi sanawati qadda'at
tusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa tu'mana fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafahu yatakallamu fi amril 'am. Itu di antara riwayat yang lain. Nak dekat sama juga makna dia. Perkataan ruwaybidah pun sama. Dalam hadis rawahu Ibnu Majah. Dan sahabat yang banyak meriwayat hadis ini dalam Musnad Abu Hurairah dan juga yang lain-lainnya. Dan Al-Albani menyebutkan bahawa hadis ini sahih, dinilai sebagai sahih. Baik. Yang pertama sekali, Nabi sebut bahawa satu perkara yang akan berlaku sebelum datangnya Dajjal, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Khianat berlaku merata-rata. Orang yang khianat dikatakan orang yang beramanah, dan orang yang ada amanah dikatakan khianat. Dan banyaknya golongan yang jahil. Nabi sebut satu perkataan, itu ruwaybidah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perjelaskan apa dia ruwaybidah ini. Yang pastinya apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, zaman-zaman yang penuh dengan penipuan sebelum daripada Dajjal, iaitu yang disebut oleh Nabi SAW, kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai. Orang yang menipu dipercayai apa yang disebut itu. Hadis ni dibaca, orang politik baca hadis ni untuk tembok musuh politik dia. Geng-geng hak kita sebut konspirasi pun baca hadis ni juga. Jadi penilaian kepada hadis ini kita kena buat secara adil. Secara adil. Memang apa yang disebut oleh Nabi tadi, diberi amanah khianat, orang khianat diangkat sebagai pemimpin, orang yang amanah akan dituduh sebagai orang yang khianat, orang yang khianat diberi kepercayaan. Memang itu yang berlaku di zaman kita. Memang itu yang berlaku. Kita jangan suluh dalam negara, kita suluh dunia. Suluh dunia. Apabila kita suluh dunia, kita akan nampak golongan yang tidak patut dipercayai, tetapi mereka dipercayai. Namun golongan yang patut untuk kita percaya kepada dia, dituduh sebagai pembohong dan penipu. Bukan zaman ni saja. Kalau kita tengok tuan kitab kita tadi syarah, zaman dulu lagi, apabila golongan aliran komunis tersebar di negara Rusia, yang akhirnya menjadi negara komunis, orang yang mempertahankan negara daripada jajah dituduh sebagai pengganas ekstrim. Tetapi orang yang menyokong penjajah, orang yang menyokong bunuh umat Islam, dituduh sebagai hero. Tengok apa yang berlaku. Amerika Syarikat yang tunjuk dia sebagai hero, dia masuk negara-negara umat Islam yang kononnya untuk menyekat kemarahan Al-Qaeda. Mana Al-Qaeda kita pun tak tahu. Kalau ada SB malah dengar kuliah saya, kena dengar habis, jangan dengar segerak. Kalau dengar segerak, nanya saya. Kita tidak menyokong Al-Qaeda dan tidak menyokong ISIS, tidak menyokong mana-mana. Kerana itu kumpulan-kumpulan yang menghuru-harakan Islam, yang tidak menunjukkan Islam dengan betul.
Walaupun dia kata kumpulan-kumpulan ini mari daripada fikrah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dituduh begitu. Mari daripada fikrah Ibn Taymiyah. Kita nak bagi tahu bahawa Islam tidak pernah mengajar manusia ganas. Adalah sedikit kekerasan dalam fahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi kita kena faham dia merupakan ulama yang masuk dalam bidang politik, dan zaman dia zaman yang penuh dengan kekalutan. Kalau dia tak tolong Bani Saud untuk dapatkan kembali Jazirah Arab pada ketika itu, terutamanya Arab Saudi, dia beri nama sebagai Arab Saudi lepas daripada itu, mungkin kita tak boleh bayang macam mana keadaan Mekah dan Madinah yang penuh dengan bid'ah yang akan dibuat oleh golongan sufi yang memegang dunia pada ketika itu, pemerintah yang baik dengan sufi. Soalannya, kenapa pemerintah ni baik dengan golongan sufi begini? Kenapa? Kerana golongan sufi ni dia tak ambil tahu sangat kerjaan macam mana, tak ada. Tetapi ada tokoh-tokoh sufi yang hebat, sufi yang sunnah. Sebab tu sunnah ni dia berada di antara dua aliran. Aliran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan aliran yang dibawa oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Rajin-rajinkan kita baca dua aliran ini, baru kita nampak luah sunnah ni. Aliran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia agak tegas. Kata Abu Hasan An-Nadawi, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedikit ada ketegasan. Dia kata kerana jiwa dia seorang yang pejuang, dan di panasnya membakar tanah padang pasir itu, dia kata menghangatkan jiwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu ucapannya. Satu lagi aliran tajdid yang dibawa oleh ulama daripada benua India, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, yang lahir di kalangan ulama-ulama datuk nenek moyangnya, dan dia lahir dalam kelompok masyarakat yang tidak ada semangat juang untuk mempertahankan negara daripada dijajah. Dia mengaji sampai satu tahap dia masih muda lagi, dia tulis beberapa tulisan yang menegur ulama-ulama yang pada ketika itu hanya duduk pandai berzikir saja, hanya duduk pandai mengajar saja, hanya duduk pandai buat apa saja, amal ibadah, tanpa fikir negara tu siapa nak jajah. Inggeris tengok dua aliran ini sama. Tak sama macam mana kita mari daripada sunnah Nabi SAW. Sumbernya satu. Inggeris pun dia buat satu perkataan supaya umat Islam ini berpecah, iaitu perkataan Wahabi. Siapa dia buat tu? Musuh Islam yang buat. Sebab apa dia tak ambil Syekh Waliullah? Sebab Syekh Waliullah ni sufi, tapi dia sunnah. Dia seorang yang sufi, tulisan dia hebat, komentar dia hebat, melahirkan murid-murid yang alim. Bukan alim jenis alim biasa, tidak, alim sungguh yang memperhambakan diri dia itu kepada ilmu. Itu kehebatan yang Allah Ta'ala beri. Maka kalau kita tengok daripada dua aliran ini, semua daripada Nabi SAW, cuma yang ni keadaannya begini, yang ni keadaannya begini. Di zaman mereka sampailah zaman sekarang, fitnah yang ulama juga buat fitnah kepada dia. Orang lebih mempercayai fitnah yang dibuat itu berbanding daripada perkataan tuan tubuh sendiri.
Kalau kita tanya dia, awak dok kata Muhammad Abdul Wahab begini-begini bunuh orang ekstrim, awak baca habis kitab dia? Saya yakin dia tak baca habis. Kerana kalau dia baca habis, dia tidak akan jumpa dalam tu fatwa-fatwa yang nak suruh bunuh orang semata-mata. Kalau baca lagi fatwa-fatwa Syah Waliullah, tak akan jumpa satu perenggan pun yang mengatakan bahawa ni ekstrimnya mari daripada sini. Tidak ada. Itu tuduhan. Tapi tuduhan itu dicanang, tuduhan itu disebut, tuduhan itu dibesarkan, sehingga dia nampak yang benar itu salah, yang salah itu benar. Maknanya benda ni telah berlaku atau tidak? Telah berlaku di zaman kita dan zaman sebelum daripada ini. Bila Nabi sebut Ruwaibidah tadi, sahabat tanya, tengok sahabat dia tanya apa dia Ruwaibidah, dia nak tahu. Bismillah. Tadi saya duk baca sikit. Saya baca dah minggu lepas ni, sebab saya ingat hadis ni dah minggu lepas, minggu kita mengawal akhir tu. Rupa-rupanya tak sampai lagi, baru hari nombor 6. Nah, jadi saya baca sekali lagi tadi. Lepas tu ada satu tulisan yang agak menarik lah supaya kita berfikir. Dia kata, bila sahabat tanya Ruwaibidah tu, adakah sahabat tak faham sebab Nabi bercakap Arab dah ni? Ruwaibidah ni, kalau kita nak tengok sini Arab ni, dan Rabhidah ni asal, kalau kita tengok perkataan ni, Rabidah ni maknanya seorang yang lemah dan orang yang tenggelam dalam hal-hal dunia, dalam keadaan dia menginginkannya. Dari segi maknanya begitu. Adakah sahabat tanya tu tak faham? Dia pun Arab juga. Itu persoalan yang ditimbulkan. Tuan-tuan terkasihi oleh Allah, memang sahabat tertanya-tanya apa dia istilah Ruwaibidah ni. Yang pertama dia kata, mungkin itu pertama kali Nabi sebut depan dia. Dia tak pernah sebut sebelum ni. Walaupun dia Arab, oleh kerana itu istilah yang Nabi sebut mungkin tidak sama dengan apa yang dia faham makna itu. Dia nak tahu sebab apa Nabi berkata Ruwaibidah tu. Wa yantiqu fiha Ruwaibidah. Nabi kata siap ada golongan berkata-kata golongan Ruwaibidah. Apa dia Rasulullah Ruwaibidah ni? Sampai jadi celaru begini ni, jenis macam mana dia ni? Yang jahat sangatnya macam mana? Dia nak tahu. Sahabat nak tahu sungguh-sungguh. Dia bukan nak tahu main-main. Dia nak tahu tu peringkat, dia nak tahu betul-betul. Yang keduanya dia tanya kerana hadis ini menggerunkan dia. Hadis ini menggerunkan dia. Sebab zaman-zaman yang Nabi sebut ni zaman yang tidak nampak di zaman dia. Sebab ada Nabi SAW. Orang membenarkan Nabi SAW. Oleh kerana itu dia tanya, dia rusing, takut Allah Ta'ala panjangkan umur berjumpa dengan begini. Oleh kerana itu ada hadis yang lain yang Nabi ceritakan berkenaan dengan golongan-golongan yang mana mereka itu bercakap wa yatakallamuna bi alsinatina, bercakap dengan bahasa kita, gaya dengan kita, sehingga dia tanya Nabi SAW, umat pada ketika itu sikit ke banyak? Hadis yang telah kita baca belum daripada ni, hadis berkenaan dengan penyakit al-wahan. Kesungguhan sahabat bertanya tu kerana dia takut Allah Ta'ala letak dia pada zaman itu. Dia nak jalan penyelesaian daripada Nabi SAW. Macam mana nak selesai kalau dia ada pada zaman itu? Baik, Ar-Ruwaibidah, bagi tafsiran para alim ulama, dia ada beberapa tafsiran. Ada beberapa. Baik.
Antaranya Ruwaibidah ni iaitu merujuk kepada orang-orang yang berbicara atas nama orang yang banyak, orang ramai, tetapi bukan untuk orang ramai. Macam mana ni? Ruwaibidah ni bererti orang yang berbicara atas nama umat, tetapi tujuan bukan untuk umat itu. Ruwaibidah adalah mereka yang berbicara atas nama rakyat dan bangsa, tetapi bukan kerjanya untuk rakyat dan bangsa. Maka Rasulullah SAW meletakkan ciri Ruwaibidah, yakni sifat bodoh. Al-Quran pun telah memperingatkan kaum mukmin agar tidak mengikuti orang yang bodoh, iaitu orang yang berbicara tanpa landasan ilmu dan suka memandai. Baik, jelas Nabi kata, orang yang buat satu slogan yang kononnya untuk orang ramai, tapi hakikatnya tidak, hakikatnya masuk poket diri dia sendiri. Nampak macam betul istilah dia tu, dia gunakan istilah tu, nampak macam okey, betul. Tapi sebenarnya istilah itu dia sendiri pun tidak faham, dan dia sendiri pun nak menjahanamkan umat ini. Yang dia penting ramai pengikut, yang dia penting ramai penyokong, yang dia penting projek masuk dalam poket. Saya tak kata pada siapa-siapa, hak terasa, tak mau terasa pun tak apa. Itu golongan Ruwaibidah. Dia tak ambil masalah, cakap hak rakyat, cakap hak bangsa, tapi kerjanya bukan untuk rakyat dan bangsa, kerjanya untuk kepentingan peribadi. Bila bercakap, kita kena jaga bangsa kita, tapi dialah yang menjual bangsa ini. Cakap kita kena jaga agama kita, tapi dialah yang menunggang agama ini. Itu Ruwaibidah. Contoh dia, aku tak boleh bagi contoh, tak pergi bergaduh dengan orang. Cari contoh sendiri. Mana-mana orang je, puak mana, orang mana yang ada perangai begitu, itulah keadaan dia. Ya Allah, sebab apa yang Nabi sebut begini ni? Sebab Nabi tak boleh bagi sama dengan Yahudi. Nabi tak boleh bagi sama dengan Yahudi. Yahudi ni dia kata dia cerdik, Allah Ta'ala pilih bangsa jadi Nabi, padahal dia jadi orang bodoh sebab dia tolak Nabi. Dia tolak Nabi. Jangan jadikan agama ini sebagai batu loncatan untuk kita naikkan kita, dan kita jadi orang panggil ada kepentingan peribadi dalam tu. Memang manusia nak hidup, manusia nak makan, manusia nak mewah, tapi bukan gitu cara dia. Banyak lagi cara lain. Jangan kata sebut slogan saja, ni slogan saya ni, slogan saya ni, tapi hakikatnya nak menjahanamkan sesuatu dan dia sendiri pun tak faham apa yang dia sebut itu. Baik, Allah Ta'ala marah kita ikut orang bodoh ni. Ruwaibidah ni Allah Ta'ala marah. Kalau kita tengok dalam surah, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Allah, jelas ni, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Maknanya ada beberapa benda yang boleh kita ambil daripada ayat ni. Sesuatu yang kita nak buat tu biar kita tahu sumber ilmu. Jangan duk taklid ikut je tak tahu dalil. Macam orang duk buat benda bid'ah tu, ikut je benda bid'ah, dia pakat duk buat, dalil tak tahu. Apa benda dalil? Tak tahu dalil, ikut saja. Dalam benda tu sunnah ke bid'ah, tak tahu sunnah bid'ah tu nombor 2, tapi orang duk buat. Wala takfu ma laysa laka bi, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu sendiri tidak ada ilmu berkenaan dengan apa yang kamu ikut itu. Tak ada ilmu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fuadah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fikiran hati kamu semuanya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini bukan free ni, pendengaran, penglihatan ni bukan free.
Jadi kita diminta supaya ikut dalam keadaan kita tahu apa yang kita buat. Jangan duk ikut benda hak tak tahu. Orang hak buat tu pun tak tahu, kita pun tak tahu, perkara ikut je dia. Tak boleh, tak boleh. Biar kita tahu apa yang kita ikut ni sebenar, landasan dia di mana, ajaran Nabi ataupun tidak, ataupun saja-saja duk buat, saja-saja nak buat aja. Orang duk kalau nak buat amal banyak bagus, tapi sandarannya di mana? Biar ada sandaran yang betul. Biar ada sandaran yang betul. Benda yang Nabi duk baca hari-hari kita baca, hari-hari benda Nabi baca, zikir Nabi baca, ke apa kita baca. Sebab itu adalah sunnah Nabi SAW. Kebanyakan ibadat-ibadat sunnah ni Nabi banyak buat seorang-seorang, nak banding berjemaah, kecuali yang memang Nabi buat berjemaah. Nabi buat berjemaah kecuali untuk ta'lim, untuk ajar orang supaya buat benda tu. Ini bukan kerah ke apa tidak, tapi ini dalil yang kita perlu ambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, Ar-Ruwaibidah juga dia kata di antara ciri lainnya itu khianat. Orang yang seharusnya mengurus orang yang ramai, tetapi dia urus dengan tidak amanah, dengan tidak ada amanah, makna khianat. Diberi pertanggungjawaban untuk urus satu perkara, tetapi dia tidak urus dengan baik, dia khianat. Tapi bila masa bercakap rasmi majlis mana-mana, dia lah hero dalam bercakap. Orang pun ramai sokong dia sebab dia nak pada penyokong. Bila dia naik jadi pemimpin, dia buat kepentingan peribadi dia, tidak amanah, kita pun ikut juga. Kita kata saya tahu dah memang dia khianat, tapi saya tak boleh pergi dengan dia. Dia banyak tolong saya. Jadi kita duk jadi hati kita ni duk bergantung ke dia, tak bergantung pada Allah Ta'ala. Kita nak berkawan boleh kita berkawan, tapi berpada-padalah kalau kita berkawan. Sungguh kawan dengan siapa pun tak apa, tapi biar ada hak. Hak dia macam mana? Biar hak Allah duduk di hadapan, nak banding dengan hak diri kita. Hak Allah Ta'ala tu kena pelihara dulu nombor satu. Hak Nabi kita Muhammad SAW nombor dua. Kalau kawan kita boleh jaga hak tu, tak apa, kita boleh duduk sekali. Tapi kalau kita tegur kawan kita, dia tak boleh nak jaga hak tu, kita nak berkawan buat apa dengan dia? Kita kata, Ustaz saya nak dakwah, dia tak payah kata dakwah lah. Dia dakwah, awak ada. Jangan sebut soal dakwah je kalau tidak tahu dua perkara. Uslubud dakwah, usulud dakwah. Apakah sandaran kepada dakwah ini dia panggil usulud dakwah, dan apakah cara untuk berdakwah berdasar pada Nabi-Nabi. Jangan nak bercakap soal dakwah mudah-mudah, jangan. Tu orang nak berdakwah sampai nyanyi lagu pun tak apa, mekik melalak. Sebab apa? Sebab kita nak berdakwah. Itu semua tak betul. Itu bukan dakwah, tapi itu hiburan. Dia kata boleh tarik orang muda, boleh tarik orang muda. Kita tak boleh sebut kata boleh tarik orang muda. Boleh kerja nak tarik-tarik hati orang, ni kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Nabi tak ada buat karaoke zaman dulu, Nabi tak ada buat menyanyi ke apa, ke tak ada nasyid pun tak ada zaman Nabi. Nabi sebut tauhid, Nabi sebut akidah. Jentik hati dia supaya kenal Allah Ta'ala. Dia tahu Tuhan dia siapa, Allah Tuhan dia. Dia tahu kepada siapa nak jadi hambakan diri, kepada Allah. Selamatlah hidup dia. Ni Tuhan dia pun dia tak tahu. Kita jangan jadi orang yang nak berdakwah ni dalam keadaan yang tak tahu. Sebab dakwah ni, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, mesti di atas hujjah dakwah ini. Hujjah. Orang terima ni dengan hujjah, dengan hujjah. Bukan orang terima dengan nyanyian, orang terima tidak. La haula wala quwata illa billah. Inilah zaman yang kita ada. Nabi sabda lagi dalam satu hadis menyokong kenyataan ini. Hadis riwayat Muslim. Apabila seorang terus-menerus berdusta dan mempertahankan
kedustaannya, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai seorang pendusta, pembohong. Mana-mana orang yang berdusta dan mempertahankan dusta dia itu tak betul dia, maka Allah Ta'ala catat di sisi Allah dia itu seorang pendusta. Ya Allah, inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita tengok penjelasan berkenaan dengan beberapa hal hadis ini, yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita supaya kita bercakap menggunakan ilmu, bukan bercakap mengikut hawa nafsu. Itu poin yang pertama daripada hadis ni kita dapat. Kerana orang yang bercakap dengan ilmu, dia akan pergi dengan baik. Tetapi kalau orang yang bercakap guna hawa nafsu semata-mata, tidak dengan ilmu, dia akan jadi percakapan dia itu percakapan yang tidak elok, dan percakapan dia itu boleh mendatangkan mudarat yang besar. Kalau dia tidak tahu benda itu, tidak tahu benda itu. Kalau tak tahu, kita cakap tak tahu, senyap sahaja, lebih baik daripada kita berkata kita tahu. Baik, yang kedua, Rasulullah sebut pentingnya sifat jujur, sekaligus memperingat kepada kita bahayanya sifat dusta. Selaras dengan apa disabdakan Nabi SAW, hendaklah kamu bersikap jujur. Nabi kata, hendaklah kamu bersikap jujur, kerana kejujuran itu boleh membawa kamu buat baik, dan kebaikan itu boleh bawa kamu ke syurga. Dan bila seorang yang jujur dan berjuang melaksanakan arah Allah, ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Ta'ala. Itu yang kedua, kena jujur. Yang ketiga, hadis ni sebut hendaklah memilih seorang pemimpin yang memiliki kemampuan daripada sudut roh, daripada sudut jisim, daripada sudut tubuh, daripada sudut akal yang baik. Akal pun baik, ruh pun ada. Ruh maknanya ruh Islam ada pada jiwa dia. Itu sifat seorang pemimpin. Dan jangan sekali-kali memilih pemimpin yang khianat, kerana dia boleh menghancurkan. Dan jangan sekali-kali memilih pemimpin yang menggadaikan agama, kerana dia boleh menjahanamkan. Yang keempat, hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita supaya kita berjaga-jaga jika ada zaman itu bagi kita, dan jalan penyelesaiannya hendak balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kelima, perkara yang kelima dalam hadis ini mengingatkan pentingnya kita untuk kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu perbincangan berkenaan dengan hadis kita malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit lagi penambahan berkenaan dengan Ruwaibidah ini, kita sambung pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi